Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muazzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin Sultan dan Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menerima menghadap dan junjung ziarah bakal jemaah haji negara. Majlis berlangsung petang kemarin di Istana Nurul Iman. Kebawah Dulia Maha Mulia berkenan menerima menghadap dan junjung ziarah daripada bakal jemaah haji lelaki dan perempuan. Berangkat sama Paduka Ananda Kebawah Dulia Maha Mulia, Dulia Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri. Tahun ini 1035 bakal haji negara akan menunaikan rukun Islam ke-5 itu, termasuk pegawai pejabat urusan jemaah haji pentadbiran dan perubatan. Daripada jumlah tersebut, 550 bakal haji lelaki dan 485 lagi bakal haji perempuan dengan mengikuti 5 buah syarikat pengendali pakej haji. Bakal jemaah haji akan bertolak ke Madinah menerusi 4 penerbangan berasingan, iaitu pada 4, 5, 6 dan 7 Jun ini. Bakal jemaah haji telah menjalani kursus ibadat haji bagi memberi kefahaman mengenai manasik haji secara teori dan praktikal, mendapatkan haji yang mabrur. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muazzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin Sultan dan Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Kebawah Dulia Maha Mulia Raja Abdullah II Ibn Al-Husain Raja Jordan dan ahli kerabat diraja serta kerajaan dan juga rakyat Jordan bersempena dengan Hari Kemerdekaan negara tersebut. Pemedulian Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam terhadap bakal jemaah haji negara mencerminkan keprihatinan baginda. Ia amat ketara apabila Kebawah Dulia Maha Mulia mengurniakan tambang pribadi baginda, pengurniaan tambang kerajaan dan pengurniaan tambang kepada saudara-saudara baharu semasa majlis menghadap dan junjung ziarah bakal jemaah haji negara ke hadapan Majlis Kebawah Dulia Maha Mulia petang kemarin. Bakal jemaah haji negara tiba di Istana Nurul Iman kira-kira pukul 9 pagi dan membuat pendaftaran. Selepas membuat pendaftaran, bakal jemaah haji negara dihidangkan juadah makan tengah hari.
Sebelum menghadap dan junjung ziarah, bakal jemaah haji negara menunaikan solat fardu zuhur dan solat sunat hajat berjemaah. Sementara menunggu masa untuk junjung ziarah, bakal jemaah haji negara ditempatkan di ruang menunggu yang selesa. Perasaan tidak terhingga, amat gembira kerana betapa susahnya, betapa lama kami menunggu untuk sampai ke peringkat ini. Disebabkan oleh faktor-faktor tertentu yang terjadi pada tahun 2020. Ini adalah merupakan satu anugerah terindah bagi setiap jemaah yang akan berangkat menunaikan fardu haji. Sekian lama kami menunggu, mencabarlah bagi kehidupan kami. Sekian lama menunggu giliran atau alhamdulillah menjadi temu Allah pada tahun ini lah. Saya berasa bersyukur dan diberi peluang untuk mengerjakan ibadah haji pada tahun ini bersama dengan keluarga saya jugalah. Dalam memeduli kebajikan dan kesihatan bakal jemaah haji negara, kerajaan menyediakan para pegawai perubatan. Perkhidmatan klinik bagi semua jemaah Brunei Darussalam di Madinah dan juga di Makkah. Selain daripada itu juga perkhidmatan on call dan juga kecemasan secara 24 jam insya-Allah akan diadakan. Klinik bergerak ataupun mobile klinik akan juga diadakan untuk merawat jemaah-jemaah haji yang memerlukan Kebajikan dan kesejahteraan rakyat dan penduduk sangat diambil berat oleh kerajaan, termasuk saudara baharu dengan memberikan tambang haji. Saya berterima kasih. Semoga kebawah Tuhan Tuli sehat-sehat selalu. Saya keluarga sama terharu. Ujung terima kasih ke bawah Duli yang Maha Mulia yang beri kami kesempatan untuk menunaikan fardu haji. Tambang kurnya ini untuk mualaf, saya benar-benar bersyukur. Alhamdulillah tahun ini dapat sudah menjadi tetamu Allah di sana. Sebagai tanda pemedulian baginda, pakaian ihram dikurniakan kepada jemaah haji lelaki dan telekong dikurniakan kepada jemaah haji perempuan. Peluang menghadap dan junjung ziarah ke hadapan majlis ke bawah Duli Maha Mulia menjadi peristiwa bersejarah bagi bakal-bakal jemaah haji negara dan akan dikenang sampai bila-bila. Detik-detik istimewa dimuatkan dalam sorotan majlis menghadap dan junjung ziarah bagi bakal jemaah haji negara. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
Dalam berdepan dengan cabaran dan perkembangan semasa, Jabatan Bomba dan Penyelamat perlu berusaha untuk meningkatkan kecekapan dan profesionalisme pegawai-pegawai dan anggota-anggotanya menerusi program strategik dan pelan tindakan melibatkan seluruh lapisan anggotanya. Menurut Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, Jabatan Bomba dan Penyelamat juga perlu memperkasa pelaksanaan tugasan selari dengan perkembangan teknologi bagi operasi kebombaan dan penyelamat. Berucap pada Majlis Pembarisan sempena sambutan Hari Bomba, Jabatan Bomba dan Penyelamat ke-63, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmad Din bin Haji Abdul Rahman menegaskan Jabatan Bomba dan Penyelamat merupakan agensi strategik dalam kerajaan yang bertanggungjawab memberikan perkhidmatan kepada orang ramai termasuk sektor komersial dan industri di negara ini. Kesiapsiagaan, komitmen dan kecekalan para pegawai serta anggotanya dalam menggalas tanggungjawab tanpa mengira waktu demi keselamatan negara khasnya dan rakyat serta penduduk di negara ini amnya adalah dituntut dan dihargai. Menurut Yang Berhormat, sikap profesionalisme, cekal dan berintegriti perlu ada di setiap anggota kerana dengan sikap sedemikian, jabatan boleh mendapat kepercayaan di mata masyarakat selaras dengan misi Jabatan Bomba dan Penyelamat iaitu mengurangkan kadar kejadian akibat kebakaran dan bertindak secara profesional dalam menengani apa jua panggilan kecemasan. Jabatan Bomba dan Penyelamat perlu memperkasa pelaksanaan tugasan selari dengan perkembangan teknologi bagi operasi kebombaan dan penyelamat. Perancangan yang lebih teratur dan tersusun akan dapat menyumbangkan dan bertingkatkan kesiapsiagaan operasi kecemasan dan menyelamat. Kerajaan ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kerajaan Malaysia menandatangani perjanjian perkhidmatan udara di Langkawi, Malaysia. Menandatangani bagi pihak kerajaan ke bawah Dulia Maha Mulia Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. Manakala pihak kerajaan Malaysia diwakili oleh Yang Berbahagia Anthony Loke Siu Fok, Menteri Pengangkutan Malaysia. Perjanjian yang diperbaharui tersebut mengemaskini perjanjian perkhidmatan udara yang dimeterai pada 14 Februari 1992. Hak-hak pengangkutan antara negara Brunei Darussalam dan Malaysia ditambah baik. Hadir menyaksikan penandatanganan perjanjian tersebut Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia dan Tuan Yang Terutama Brigadier Jeneral Besar Datuk Paduka Haji Mahmud bin Haji Saidin alias Haji Muhammad Saidin, Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Malaysia. Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi juga menghadiri Pameran Maritim dan Aero Angkasa Antarabangsa Langkawi 2023-523. Yang Berhormat juga mengadakan perjumpaan muhibah secara berasingan dengan Menteri Pengangkutan Malaysia dan Menteri Pengangkutan dan Penerbangan Awam Somalia. Menyertai Yang Berhormat Awang Muhammad Nazri Muhammad Yusof, Setiausaha Tetap Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. Jumlah individu yang bukan penutur bahasa Jepun tetapi mahir berbahasa Jepun semakin meningkat sejak ujian kemahiran bahasa Jepun JLPT diperkenalkan pada tahun 2008. Pada bulan Disember tahun lalu, 42 daripada 75 orang telah lulus ujian berkenaan. Bagi meraihkannya, petang kemarin diadakan majlis penyampaian sijil yang dihoskan oleh Kedutaan Jepun di negara Brunei Darussalam. Sijil-sijil disampaikan oleh Dr. Haji Azman bin Ahmad, Setiausaha Tetap Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Tuan Yang Terutama Maida Toru, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Jepun ke negara ini. JLPT ditawarkan sejak tahun 1984 untuk menilai kemahiran mereka yang bukan penutur bahasa asli bahasa Jepun. Bagi tahun 2023, JLPT akan diadakan pada 3 Disember dan permohonan akan dibuka dari bulan Ogos hingga September. Negara Brunei Darussalam akan beralih dari fasa peralihan monsun ke monsun barat daya yang dijangka bermula sekitar minggu terakhir bulan Mei ini. Pada lazimnya monsun barat daya akan berterusan sehingga bulan September. Semasa monsun barat daya, keadaan atmosfera di negara ini pada kebiasaannya agak stabil dengan kejadian ribut petir yang berkurangan, manakala keadaan angin secara amnya akan bertiup dari arah barat daya semasa tempoh tersebut.
Monsun barat daya juga sinonim dengan musim pembentukan sistem ribut tropika dan taufan di kawasan barat laut Lautan Pasifik dan Laut Cina Selatan. Oleh itu, keadaan cuaca negara boleh dipengaruhi dengan kehadiran sistem ribut tropika atau taufan. Namun ia tertakluk pada jarak lokasi sistem-sistem berkenaan daripada kawasan negara. Kesan pengaruh dari sistem ribut tropika atau taufan yang berdekatan dengan rantau negara boleh menyebabkan pembentukan fenomena garis badai yang akan menjadikan negara mengalami keadaan cuaca tidak menentu dengan ribut petir beserta angin kencang sekali-sekala. Manakala sekitar bulan Ogos, kebiasaannya negara akan mengalami keadaan berjerebu disebabkan oleh cuaca kering di rantau Asia Tenggara. Maklumat, nasihat dan amaran cuaca terkini boleh diperolehi melalui aplikasi Bimbit Brunei WX atau hubungi talian cuaca 114 atau layari laman sesawang www.met.gov.bn atau laman Facebook @BruneiWeather, Instagram @Brunei.weather dan Telegram Brunei Weather. Kehidupan Rasulullah SAW dan sejarah masa dan tempat yang berhubung kait dengan kehidupan baginda dikongsikan dalam sesi ilmiah anjuran Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Sesi ilmiah bertajuk Mimbar Nabi SAW, Sejarah dan Fadilatnya disampaikan oleh Dr. Nizar Mahmud Qasim Al-Sheikh, pemangku pengarah Dar Al-Siddiq Sains Jeddah. Pihak Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanal Bolkiah sedang giat berusaha membuat perancangan bagi melaksanakan program dan aktiviti kajian dan penyelidikan termasuklah menyebarkan ilmu penyelidikan melalui sesi ilmiah, pengajaran, pembelajaran dan penulisan. Jadi ini sebenarnya adalah merupakan jalsah ilmiah yang pertama diadakan oleh Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Tujuannya adalah memberikan peluang kepada warga balai untuk mempelajari dengan lebih dekat lagi mengenai dengan sejarah dan kelebihan-kelebihan mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Warga Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanal Bolkiah juga berpeluang melihat replika modal mimbar dan mempelajari dengan lebih mendalam sejarah pembuatannya yang dibuat pada tahun ke-8 Hijrah. Jua memang rasa sangat beruntunglah dapat menghadiri sesi ilmiah yang merupakan sebuah kajian mengenai mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berita sukan, 24 buah pasukan menyertai kejohanan Liga Bola Sepak Sekolah-Sekolah Brunei Darussalam BDSFL 2023 bagi sekolah-sekolah menengah, maktab dan pusat tingkatan 6 kerajaan termasuk di bawah Kementerian Hal Ehwal Agama dan Swasta. Kejohanan buat julung kalinya itu dianjurkan oleh Kementerian Pendidikan melalui bahagian Jasmani dan Rekreasi Jabatan Pendidikan Co-Kurikulum dengan kerjasama Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan serta Persatuan Bola Sepak Brunei Darussalam FABD. Kejohanan berlangsung pada setiap hari Rabu bermula kemarin sehingga 9 Ogos 2023. Kejohanan dijalankan mengikut format liga dengan pasukan-pasukan dibahagikan kepada 8 kumpulan yang berakhir dengan pusingan play-off. Juara setiap kumpulan akan layak untuk bermain di Liga Super BDSFL 2024, manakala selebihnya akan bermain di Piala Perdana BDSFL 2024. Kemarin 2 perlawanan dilangsungkan. Di Kompleks Sukan Tutong, pasukan Sekolah Menengah Muda Hashim Tutong mengalahkan pasukan Sekolah Menengah Saidina Husin dengan jaringan 8-0. Sementara itu, pasukan Sekolah Menengah Sultan Muhammad Jamalul Alam menang 2-0 ke atas pasukan dari Sekolah Menengah Pihin Datuk Seri Maharaja di Padang Rumput FABD.